Untuk graf ni, okay, kena fahamkan graf tu macam mana. Okay, dekat graf ni, contoh dekat sini kosong, tak ada substrate. Okay, kemudian dekat sini pula graf dia kita letak 5 mil substrate, 5%. Kemudian kita naikkan lagi 10%, masih naik lagi. Okey, kita boleh tambah lagi ni. Jadi dia tambahlah contoh letak 15. Masih 15 dia dah start. Dia dah start jadi apa ni, constant. Jadi kita letak banyak mana pun dia dah penuh, dia dah full. Maksudnya dia dah full dekat sini kan, dekat dalam satu alat, contoh alat lah, alat yang bekas tu, dekat dalam bekas tu kita buat benda ni dalam bekas. Okay, dalam bahan tu kita letak enzim. Dalam tu ada banyak enzim. Cikgu lukis gambar enzim kejap. Okay, dalam tu ada banyak enzim. Okay, ni contoh enzim ya. Okay, enzim. Warna ungu ni enzim. Okay, kita ada sebanyak 5 enzim. Enzim mahal jadi tak nak letak banyak-banyak. Nak letak 5 je. Yang kita mampu untuk letak 5 je kat dalam tu. Jadi kemudian kita punya bahan iaitu selulosa. Selulosa kita nak apa ni? Kita nak uraikan dia. Jadi selulosa berwarna biru Cikgu lukis tak warna kuning lah. Orange. Okay, nampak sikit beza dia. Okay, kemudian cikgu pun masukkan ke dalam ni. Cikgu pun nak masukkan ke dalam ni. Okay, iaitu selulus tadilah. Selulosa tadi. Okay, kemudian cikgu pun masukkan dia. Okay. So yang masuk tu dia akan terus pergi dekat enzim yang kosong. Okay, cikgu pun masukkan. Okay, ada lagi ni tapak yang kosong ni. Yang ini enzim, ada lagi tapak yang kosong ni. Jadi cikgu baru letak 5. Cikgu baru letak 1, 2. Kemudian cikgu nak letak lagi, tambah lagi. Boleh tambah lagi. Yang cikgu nak tambah-tambah tu dekat bahagian sini waktu graf tu bahagian sini. Tambah dia meningkat lagi kadar tindak balas. Jadi cikgu tambah lagi. Oh, boleh tambah lagi. Dia akan pergi dekat tapak yang ada ni ikut pasangan dia. Okey, setelah itu cikgu nak tambah lagi. Cikgu pun tambah lagi. Kadar tindak balas adalah sama kerana apa? Kadar tindak balas adalah sama kerana enzim dah pegang semua substrate. Dia dah cukup quorum, dah cukup partner. Tetapi dia tidak akan turun, dia tak akan turun macam ni. Sekejap mandu. Dia tak akan turun macam tu. Kenapa dia tak turun? Dia sentiasa kekal maintain. Kenapa dia tak turun macam ni? Kenapa dia tak macam yang ini? Yang kat sini, ni turun kan? Kenapa dia tak turun? Kerana setelah berlakunya proses yang ini, yang ni akan kosong balik. Bila yang ni kosong balik, jadi yang ni akan pergi kat sini. Okey, lepas dia berlakunya proses yang ini, tadi dia dah bercantum tadi. Okey, dia pun keluar. Okey, produk akan keluar dan dia akan tinggalkan benda ni. Kenapa dia kosong? Sebab dah siap berlakunya proses penguraian. Dia dah terurai. Bila terurai, dah siap terurai, jadi dia akan keluar. Dia akan keluar daripada sini. Ni enzim. Okey, dia akan keluar. Hasil tu akan keluar. Okey. Cikgu clearkan balik Okey tak setakat ni? Cikgu nak clearkan balik drawing ni. Sekejap, tak boleh clear ni. Tak boleh clear sebab nanti hilang. Okey, cikgu tu lukis kat bawah ni. Okey, cikgu lukis kat tepi ni sekejap. Cikgu lukis kat sini. Okey, kat sini. Okey, mula-mula okey, ni enzim.
Kemudian datang pula substrate. Okey. Kemudian berlakulah proses. Kemudian berlakulah proses metabolisme kat sini, dia akan terurai. Bila dia terurai, okey. Bila dia terurai, apa yang akan terjadi dekat situ? Setelah itu dia akan menghasilkan produk, betul? Okey. Tinggallah enzim ni balik, dia akan kosong. Dia pun keluar balik. Bila produk tu keluar, dia akan keluar sebagai contoh tadi glukosa lah. Kalau selulos akan menukarkan selulus kepada glukosa. Jadi ini produk yang terhasil. This one is glukosa, this one is glukosa. Okey. Kemudian apa yang terjadi selepas itu? Enzim tapak dia kosong sebab yang tu dah keluar. Yang tadi tu dah keluar. Okey, dia tinggal kosong macam ni. Jadi yang baru tu, yang mana yang masuk dekat tepi ni, contohnya yang tak ada pasangan ni. Nampak ni yang tak ada pasangan dekat sini. Yang ni tak ada pasangan. Yang ni tak ada pasangan, tak ada enzim. Jadi dia pun pergilah masuk dekat situ. Jadi enzim tadi tu pun masuk balik enzim yang apa ni yang substrat tadi pun masuk tempat yang baru. Jadi enzim ni dia punya sifat dia adalah boleh recycle. Boleh digunakan banyak kali. Okey. Faham tak setakat ni kenapa? Okey, jadi dia akan bila ni kosong, dia akan sama je lah. Sebab sentiasa berlakunya, kadar tindak balas dia sentiasa berlaku. Kosong je substrat masuk. Kosong je substrat lagi masuk. Jadi letaklah sebanyak mana substrat pun, dia akan sama kadar tindak balas dia selepas semua enzim dekat sini dah penuh. Kalau Hana tengok kat situ kan, poin nombor 1. Apabila kepekatan substrat ditambah dekat muka surat 91 tu, textbook. Apabila kepekatan substrat ditambah, peluang untuk pelanggaran berkesan antara molekul substrat dan molekul enzim juga meningkat. Okey? Kadar tindak balas terus meningkat sehingga mencapai tahap maksimum. Kadar tindak balas terus meningkat sampai dia dah tak boleh lagi dah. Dia dah penuh, dia dah full occupied. Tahap maksimum. Kemudian kadar tindak balas akan menjadi malar ataupun kita panggil dia tetaplah constant. Kemudian poin nombor 2. Apa yang poin nombor 1 tadi? Apa yang cikgu explain dekat dalam bekas ni? Enzim tak boleh dihapuskan ke? Boleh. Enzim boleh dihapuskan tetapi dia tidak ada efek lah dia tak ada efek dengan kepekatan enzim ataupun kepekatan substrat. Dia boleh dihapuskan apabila kadar ataupun apabila suhu. Tengok yang kat sini. Apabila suhu dia lebih daripada 40. Lebih sahaja daripada 40 sama ada 50 dan 60 kat sini, dia akan terhapus. Iaitu dia mati. Dia dah tak boleh hidup dah. Pada suhu 10 antara sini, Hana tengok yang kat sini yang cikgu tunjuk yang ni, 10 sampai 30, 37 kat sini, dalam keadaan suhu yang sejuk dia tak mati dia tak terhapus tetapi dia tidak aktif. Dia cuma tidak aktif sahaja dekat sini. Tak aktif. Kat sini ternyah asli. Kita panggil dia ternyah asli ataupun kita dia terhapus lah. Dia dah mati. Dekat bahagian sini ternyah asli Okey. Faham tak setakat ni? Okey. So, next. Tadi apa yang cikgu explain dekat point nombor 1 tu adalah apabila cikgu explain dalam bekas ni yang dah full. Maksudnya dia dah mencapai tahap maksimum. Okey. Kemudian point nombor 2 dekat dalam muka surat 91 tu. Okey. Hana boleh buat nota dekat atas sticky note nanti tampal dekat dalam
textbook. Okey, pada tahap maksimum, kepekatan enzim menjadi faktor pengehat. Okey, pada tahap maksimum, kepekatan enzim menjadi faktor pengehat. Okey, di mana kadar tindak balas hanya dapat ditingkatkan dengan penambahan kepekatan enzim. Pada tahap maksimum, kepekatan enzim menjadi faktor pengehat, iaitu dia dah had, dah tak boleh dah. Dia dah cukup sampai situ. Kadar tindak balas hanya boleh ditingkatkan dengan penambahan kepekatan enzim. Jadi kita letaklah sebanyak mana pun substrat, dia dah tak boleh naik lagi dah. Apa yang kita boleh cuba, contohlah sebuah kilang ni kan, dia nak uraikan selulos ni. Dia nak uraikan selulosa ni. Jadi dia guna selulos. Okey. Kemudian permintaan bertambah. Contoh ramai sangat orang minta untuk uraikan dia punya selulosa tu. Kemudian apa yang kilang ni perlu buat? Kilang tu dah sampai tahap maksimum dekat sini kat sini. Apa yang kilang tu buat? Kilang tu kena beli enzim barulah, kena tambah enzim. Ataupun dia kena buat enzim baru. Kena tambah enzim barulah dia boleh meningkat balik kadar tindak balas ni. Okey, itu bergantunglah dia nak naikkan ke tidak kadar tindak balas ni. Contoh cikgu bagi contoh sekarang Contoh sekarang pada waktu sekarang PKP ni, fenomena yang berlaku adalah apabila susah sangat nak jumpa roti gardenia, betul? Roti gardenia susah nak jumpa sekarang kerana banyak sangat permintaan. Orang banyak orang nak beli roti gardenia pada waktu sekarang. Okey, bila kita pergi kedai je habis, roti gardenia sentiasa habis dan susah nak jumpa. Jadi kilang dah melebihi, dah cukup tahap maksimum, dia dah tak boleh buat lebih lagi dah. Dia dah cukup tahap maksimum dia orang buat. Sama juga, kilang tu adalah contoh enzim. Okey, kilang tu adalah contohnya enzim. Kilang gardenia bagi kenyataan bahawa pengeluarannya dah mencapai tahap yang maksimum. Sama juga dengan enzim, dia akan bagi tahu dia punya proses, dia punya kemampuan dah melebihi tahap yang dah cukup sampai tahap maksimum, dia dah tak boleh buat lagi dah. Dah tak boleh buat lagi, dah tak boleh hasilkan roti gardenia lagi. Itu analogi dia Okey, apa yang kita perlu buat? Sama ada kita tambah enzim. Untuk kilang gardenia pula, untuk dia menghasilkan lebih lagi roti, dia perlu menambah kapasiti alat dia. Contohnya dia upgrade alat dia daripada boleh keluarkan sebanyak roti yang sebanyak ni, dia upgrade lagi. Dia tingkatkan lagi dia punya kemampuan alat dia. Okey. Faham setakat ni Cikgu nak proceed untuk seterusnya untuk kepekatan enzim.